Jika sebut Netflix, tidak ada siapa yang pada hari ini tidak mengenalinya. Tambah-tambah lagi selepas RMO ini, di mana kita habiskan begitu banyak masa di rumah, mungkin menonton Netflix. Tapi, tahukah anda, Netflix pernah beberapa kali hampir bankrupt? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mereka bermula? Tahukah anda, mereka bermula bukan dengan bisnes yang mereka ada sekarang. Nak tahu cerita lebih lanjut? Saya akan bawakan sebuah buku menarik mengenai Netflix selepas visual ini. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi sebuah buku yang menceritakan mengenai detik-detik awal penubuhan Netflix. Bukan setakat itu, buku ini juga berkongsi rahsia kejayaan Netflix. Bagaimana mereka berjaya pertamanya mengalahkan competition yang besar sebab mereka bermula dengan kecil sebagai sebuah startup. Kedua, bagaimana mereka berjaya menyelamatkan diri daripada muflis beberapa kali dan berjaya mengharungi kegawatan ekonomi di Amerika dan sehingga hari ini mereka berjaya sampai ke Malaysia. Netflix ni pertamanya saya memang suka buku-buku berkenaan startup sebab saya nak faham macam mana cara berfikir founder-founder dia pertama, dan saya nak tengok apa yang mereka buat sampai mereka boleh berjaya. Apa yang membezakan mereka? Apa yang boleh buat sesuatu organisasi itu berjaya dan yang lain gagal? So, saya nak faham apa benda tu. Dan untuk Netflix lebih-lebih lagi lah. Sebab Netflix ni adalah, dia bermula sebagai sesuatu yang niche. Very Americanized. Kita dekat Malaysia, kita tak tahu konsep Netflix. Kita tahu DVD. DVD pun orang Malaysia tak cetak rompak pada satu ketika dulu. Lepas tu, kita ada iFlix. Netflix datang ke Malaysia pada tahun 2016. Baru sangat lagi. Tetapi pada hari ini, tak sampai dalam 4 tahun, 5 tahun macam tu, tak sampai 5 tahun pun, Netflix sudah jadi household names di Malaysia. Bahkan, kita dah ada satu pertukaran. Dulu, kalau anda tengok, kita tak beli pun CD. Tetapi sekarang, banyak rumah sekarang dah ada subscription Netflix. Terutama untuk golongan millennials. Golongan muda macam kami lah. Kalau macam Astro, okay, Astro ada. Tapi Netflix pun orang biasanya ada on top of Astro. Sebab Netflix ni boleh tengok kat handphone, boleh tengok kat komputer, macam-macam. Tapi kalau untuk anda yang tak pernah dengar apa itu Netflix, saya share dulu lah. Netflix merupakan satu perkhidmatan video on demand. Dia online base, kita boleh tengok dekat TV boleh. Kalau kita ada smart TV, ataupun kita boleh tengok di komputer ataupun di handphone. Movie-movie ataupun drama-drama yang terpilih. Banyaklah basically dalam library Netflix ni. Yang buat saya menarik mengenai Netflix lagi adalah bagaimana, sebab Netflix ni is a pure business. Sebab biasanya kita tengok founder ataupun pemula sesebuah perniagaan tu dia ada passion dalam sesuatu benda. Tetapi Netflix bermula bukanlah sebagai satu passion daripada dia punya founder. Dia suka tengok movie ke apa, tak. It is a conscious business decision untuk go in this business, dan cerita bagaimana mereka mengembangkan business ni pun memang purely business. Jadi kepada usahawan di luar sana, this is a very interesting read for you. Baiklah, tanpa berlengah lanjut, buku yang saya maksudkan adalah Netflix. The Epic Battle for America's Eyeball, tulisan Gina Keating. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 2012 dan dicetak semula pada tahun 2013. Jadi ini second edition lah. Saya beli pada harga RM60.95 di Borders. Untuk harga RM60.95 untuk sebuah buku yang fairly recent pada ketika itu, not bad lah. Taklah mahal sangat. Harga standard, harga buku import. Tetapi ini adalah terbitan Penguin dalam bentuk paperback. Penguin kalau ada buku-buku yang murah sikit harganya, biasanya memang import. Biasanya memang tu buku terbitan Penguin. Baiklah, buku ni setebal cuma 292 muka surat. Tetapi nak cakap dia bacaan yang laju, tak juga. Saya ambil dalam sebulan lebih juga untuk baca. Dia tak mudah jugalah. Dia tak mudah. Tetapi ia interesting. Sebab dia drama corporate terbanyak. Tahukah anda, Netflix sebenarnya dia bermula bukanlah sebagai sebuah macam sekarang, video on demand punya servis, streaming service, tak. Netflix bermula adalah sebagai sebuah syarikat rental DVD. Ya, kita tak boleh fikir kan, dia buat rental DVD. Sebab, okey,
pada waktu saya kecil-kecil dulu, ada kedai rental VHS tape. So, konsep ni ada VHS tape. Waktu maybe zaman ibu bapa anda muda dulu, mereka pakai tape. Dia tak pakai CD lagi time tu. Jadi, tape ni dia orang sewa dekat kedai. Mungkin seminggu ataupun 2 minggu pulang balik. Satu kedai tu siri-siri popular dia mungkin ada 10. Jadi siapa yang dapat sewa dulu, dapatlah tengok awal kan. Kemudian orang lain kena tunggu bila orang dah pulang lah. Okey, itu yang pertama. Kedua, tetapi dia dengan rental CD. Kat Malaysia saya rasa kita skip zaman tu. Sebab kita ada CD cetak rompak. Berapa nak sewa, betul tak? CD cetak rompak RM5, RM7, RM8, RM10. Jadi tak payah sewa lah. Kita boleh beli macam tu je. Beli 3-20 terus kan. Jadi kita skip zaman tu. Mereka berubah, evolve. Saya akan cerita detail macam mana orang evolve sehingga mereka jadi apa mereka jadi sekarang. Waktu mereka bermula, ada Blockbuster. Blockbuster ni ada imagine sebagai, katakanlah kalau dia supermarket yang besar. Mungkin macam Giant macam tu. Yang dekat semua negeri ada. Tetapi fokus untuk buat VCD rental saja, CD rental saja. Netflix, dia buat satu pembaharuan. Sebab anda fikirlah kan, kalau macam Blockbuster tadi, untuk buat VCD rental, setiap kedai dia kena ada stok yang sama. Contohnya kalau movie, katakan Police Evo 2 baru keluar, setiap kedai dia kena beli 10. Sedangkan orang yang nak pinjam CD tu tak semestinya ramai. Kalau CD tajuk yang popular, okey lah. Tapi tajuk yang tak popular, jadi macam akan banyak access inventory di situ lah kan. Tak efisien. Jadi startup yang baru ni memang target dia adalah cari kat mana ada ruangan yang tak efisien ni dan macam mana dia orang boleh optimize untuk serve the market better. Jadi Netflix come with idea, dia orang ada satu saja library yang besar yang ada banyak title dan dia orang buat secara mail order. Bermaksud dekat website register, kemudian buat bayaran, sewa, dia orang boleh pilih apa dia orang nak. Kemudian CD tu akan di-mailkan, dihantar melalui post ke alamat tadi. Ke alamat orang yang nak sewa dia tadi. Lepas tu bila orang yang dah sewa tu dah tengok, dia boleh letakkan dalam mana-mana peti surat dan akan dihantar balik ke Netflix untuk orang lain pula pinjam. Okay, jadi tu macam konsep dia. Lawan dia adalah Blockbuster yang ada dekat semua tempat. Yang besar, yang ada banyak pilihan. Jadi diorang memang waktu tu kira macam underdog. Dan juga Blockbuster sebagai sebuah syarikat yang besar, dia orang banyak buat deal dengan filem-filem house. Jadi dia orang dapat eksklusif. Contoh dia cakap, okey, Zombie Kampung Pisang ke Hantu Kat Limah. Hantu Kat Limah boleh jual dekat Blockbuster je, tak boleh jual kat Netflix atau kat tempat lain. Jadi Blockbuster tadi, dia ada title yang menarik, pilihan yang banyak, senang nak pinjam kan. Jadi Netflix bermula dalam keadaan yang very very disadvantage. Cuma satu keunikan Netflix adalah di samping dia buat central inventory macam tu, dia orang ada satu lagi advantage, itu dia orang ada AI. Sistem dia orang pandai recommend bila contohnya kita selalu pinjam CD tu, lama-lama sistem tu akan belajar, artificial intelligence tu akan belajar, dia akan guna data tu, kita suka tengok cerita apa dan dia akan recommend cerita-cerita yang jarang orang tengok, yang dia masih ada stok. Dia akan recommend kat kita untuk kita tengok, untuk kita, why don't you read this? Kalau nak cakap, itu bukanlah apa saya buat. Tapi kalau tengok buku-buku saya yang review, bukanlah buku-buku yang terbaru. Kadang-kadang ada buku terbaru, tetapi buku-buku yang saya rasa evergreen. Buku-buku yang masih ada nilai dan masih ada value yang tinggi, yang saya nak try surface kan. Sebab buku-buku ni boleh didapati dengan, ada yang mudah, ada yang tak mudah juga. Tapi masih boleh dicari dan mungkin harganya tak semahal buku-buku yang baru. Sama juga dalam konsep Netflix ni. Netflix, dia try promote macam waktu mula-mulanya, cerita-cerita Bollywood, DVD Bollywood. Kemudian kalau macam, kita boleh imagine lah, kalau macam anda Mak Saleh pula, dia akan promote cerita-cerita Hulk Hogan. Kalau anda tahu Hulk Hogan, bekas penggusti tu ada belakang movie lah. Cerita-cerita macam tu lah. Cerita-cerita yang lama-lama, yang Van Damme, tahun 90-an. Yang bukan yang latest, tapi yang lama-lama sikit. Supaya dia mempromotekan balik. Dia macam, dia target, kita ada, katakanlah kita ada 10,000 title. Kita nak, kalau kat Blockbuster tadi, dah lah 10,000 title. Setiap kedai ada 10,000 title. Tapi yang, kalau kita tengok, berdasarkan 80-20 rule, yang saya share sebelum ni tu, mungkin 20% je yang selalu dipinjam. Tetapi Netflix, dia nak capai, daripada katakan dia ada 10,000 title, tapi 80% daripada 10,000 title ni dapat demand.
Jadi itu dia punya advantage. Itu dia menggunakan dia punya sistem AI dia untuk recommend kepada subscriber. Itu cara macam mana dia createkan keunikan dia untuk lawan blockbuster. Tapi it's not an easy job juga. Tough. Very, very tough. And it's not easy. Keduanya, anda kena tahu. Yang sebab saya lagi berminat dengan Netflix ni sebab kalau itu dia berjaya je, okay. Maksudnya dia luck ada, dia kira macam okay lah, dia guna the right strategy. Tetapi Netflix bukan tu saja. Waktu dia start tahun 2002-2003 macam tu, 2002-2003, anda kena tahu time tu daripada orang nak pindah daripada CD kepada online streaming service, kepada yang apa yang terjadi hari ni. Dia kena make that decision. Dia baru je survive lawan Blockbuster. Blockbuster bankrupt dalam tahun 20-ish something, 2010 ke 2013. Blockbuster bankrupt. Jadi dah settle, satu kompetitor dah berkurang. Lepas tu diorang menghadapi cabaran daripada, maksud kalau diorang tak innovate, orang lain pula akan kill diorang. Jadi macam mana diorang berjaya adjust daripada menjadi sebuah DVD mail order tu kepada provider of streaming service. Sebab kalau anda lihat, this is not an easy industry to be with. Tapi mereka ada that, saya rasa diorang ada built-in DNA yang cekap. Tengoklah, diorang masuk kat negara kita tahun 2016. Waktu tu kita dah ada Media Prima, dah kita ada Astro yang besar gila, yang boleh buat apa saja konten diorang nak buat. Tapi pada hari ni 2019, Netflix is a household name. Untuk golongan, kalau golongan muda, millennial, eksekutif muda ni, mustahil kita tak pernah dengar Netflix. Dan at least 20% daripada kawan-kawan saya, orang sebaya dengan saya, ada subscription Netflix. Macam mana diorang boleh berkembang macam tu tau. Astro pun ambil masa yang lama untuk sampai kepada Astro hari ni. Tapi Netflix do it in much faster way. Dan dia bukan syarikat Malaysia pun. Dan dia tak dapat protection kerajaan pun. Jadi anda fikir, sebab tu saya tertarik dengan company yang seperti Netflix ni. Okay, tadi saya dah share cerita macam mana dia lawan dengan Blockbuster. Dan keduanya saya dah share macam mana dia survive menghadapi gelombang pertukaran, gelombang digital tu, daripada company mail order jual DVD, sewa DVD, kepada company streaming service. Jadi lebih daripada tu, ada cerita pasal corporate maneuvering, macam mana dia offer syarikat dia untuk dijual tapi tak berjaya, dan macam mana kompetitor dia Blockbuster tu akhirnya bankrupt. Ada diceritakan dalam buku ni. Untuk Netflix, tulisan Gina Keating, saya beri 6/10. Sesuai untuk bacaan usahawan, terutama yang nak menghadapi zaman kegawatan ekonomi ni, this is a good book for you. Baiklah, saya alok-alokkan sebarang komen, cadangan ataupun apa-apa saja feedback daripada anda berkenaan buku ini ataupun buku-buku yang perlu saya review selepas ini di ruang komen di bawah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.